maknanya lepas kuliah you all boleh lepas kuliah boleh boleh penuhkan nota kuliah tu, dan selepas ini boleh tengok balik apa yang kita bincangkan, apa yang saya terangkan dalam kuliah, you all boleh tengok semula. Okay. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam semua. So saya doakan kepada semua sentiasa sihat dan bergembira bersama keluarga dalam musim cuti ni. Okay. Sekejap Okay, so sekarang saya guna bahasa Melayu lah untuk online kuliah kita ni. Saya guna bahasa Melayu je. Kita dalam kelas kuliah berdepan, so saya boleh explain kalau you all tak faham, tapi harapnya dalam ni tak perlu kita nak you all mungkin terpinga-pinga ataupun tertanya apa maksud yang saya terangkan. Okay, so untuk topik lecture 4 or 5, kita akan bincangkan system of linear equation, okay, up to 3 variables. Okay, write a system of linear equation in the form of ax equal to b. So solve the unique solution of ax b using inverse matrix. Okay, so yang ini A, bayangkan kalau kita ada matrix A, B, C, D, E, F, G, H, I. Okay, and then matrix X, Y, Z, dan kita ada P, Q, R. Okay, so bayangan gambaran awal untuk AX tambah B ni. Okay, so at the end of lesson, students should be able to write a system of linear equation in the form of AX equal to B and solve the unique solution using inverse matrix. Okay, so consider the system of linear equation with 3 unknown of x1, x2 and x3. Okay, katalah yang paling mudah kalau saya bentukkan di sini ialah okay, kata saya ada x1 tolak 2x2 tambah x3 sama dengan 1. Kemudian 2x1 tolak x2 tambah 3x3 sama dengan negatif 2. Kemudian negatif x1 tolak tambah x2 tambah 2x3 sama dengan 2. So, yang ini dalam bentuk yang kita lihat di sinilah. Okay, is A11, X1 apa semua ni, B1, B2, B3. So bila kita transform ke sini dalam bentuk single matrix equation, so kita akan dapat okay, ni 1, 1 negatif 2, 1, 1 negatif 2, 1, 2 negatif 1, 3, 2 negatif 1, 3, negatif 1, 1, 2, negatif 1, 1, 2. Okay. Kemudian kita ada X1, X2, X3 dan sama dengan 1 negatif 2, 2. Okay. So, saya bagi gambaran awal apa yang diterangkan dalam page slide ni, kita akan tengok pada contoh yang berikutnya. Okay, suppose that A, okay, seperti itu, X equal to X, Y, Z, and B, B1, B2, B3. So, the system linear equation can be written as AX equal to B. Okay. System of linear equation AX equal to B can be solved by using the methods below: inverse, elimination, Gauss-Jordan, and Cramer's rule. Okay. Inverse matrix, seperti yang kita dah belajar dalam yang kuliah kedua, kita akan cari determinant, kemudian kita akan cari minor, cofactor, kemudian cofactor
Okey, kemudian kita transposekan cofactor. Akhirnya bila kita semua elemen ni dah ada, so A inverse sama dengan 1 over determinant of A, then yang ini kita katakan sebagai adjoint of A. So darabkan dengan adjoint of A. Okey. Kemudian bila kita ada AX equal to B, so kalau saya terbitkan A inverse di sini dan katakanlah B tu katakan B di sini, so saya terbitkan juga A inverse di sini. So A inverse darabkan dengan A akan dapat identity darab X sama dengan A inverse darab B, dan so X sama dengan A inverse darab B. So X ni ialah X, Y dan Z. So hasil darab dua ni akan memberikan nilai X, Y dan Z. Okey. Gauss dengan Gauss Jordan. Gauss dengan Gauss Jordan kunci kepada jalan kerja elimination method untuk Gauss dengan Gauss Jordan ini ialah ERO. Okey. Yang mana bila kita buat matrik, katakan A, B, C, D, E, F, G, H, I, kita ada arahan-arahan R1 sama dengan alpha R2 plus R1. So ini proses ERO untuk dapatkan Gauss dengan Gauss Jordan. Kemudian Cramer's rule kita akan gunakan determinant. Kita akan gunakan determinant of AX, determinant of AY, determinant of AZ, and then kita akan cari determinant of A, penentu A tersebut. Okay. Okay, setakat ni apa yang saya terangkan ada masalah ke? Semua boleh jelas Kelas ada masalah ke? Ada yang slide tersangkut tak bergerak? Ada ke? Ke semua okey? Okey. Semua okey, Okey, semua sir. okey. Okey. Okay, so sekarang there are 3 types of solution: unique solution, infinitely many solution dengan inconsistently or no solution. Okay, kelas. Saya cek balik dengan kawan-kawan saya untuk topik 4, topik 3 dengan 4 tidak termasuk dalam peperiksaan akhir semester PSPM. Nanti saya akan double check balik, tapi sekarang saya dimaklumkan topik 3 dengan 4 tak termasuk. So sebab dia dah ditanya dalam tugasan individu, okay? Dan soalan tugasan individu, kalau you all tengok balik, semua dah merangkumi topik 3 dengan 4. Yang kedua, boleh saya boleh katakan nombor 2 dengan nombor 3 adalah silibus lama yang mungkin berakhir tahun 2007-2008, saya tak ingat. Tapi dimasukkan semula dalam silibus pelajar bagi sesi kali ini. Okay. So yang ini boleh katakan kalau contoh tahun 2010 paling akhir 2 topik ni berada dalam topik matrices. Sekarang dah 2022, so hampir 12 tahun kita tak ada rujukan bagi elimination method Gauss dengan Gauss Jordan dan Cramer's rule. Tetapi Cramer's rule bukanlah subtopik yang sukar, dia amat mudah. Okay. Gauss Jordan guna ERO. Okay, Gauss dengan Gauss Jordan guna ERO. Okay, cuma dia yang tiga ni
saya minta pelajar bila balik ke college nanti cuba cari buku-buku rujukan di library, dalam topik matrices yang ada menerangkan tentang bila unique solution, infinitely many solution dengan no solution ni, apa keadaan dia. Apa keadaan dia dan tengok sama ada dia ada dalam tugasan individu ataupun tidak. Tapi buat masa ni saya cek dengan kawan-kawan topik 4 dan 3 tak termasuk dalam final exam. So mungkin you all akan struggle topik 3 dengan 4 untuk tugasan individu sahaja. Okay. Setakat yang saya maklumkan lah. Okay. So sekarang, okay kelas. Yang ini sebab kita nak mencari A inverse menggunakan 1 over determinant of A darabkan dengan adjoint A. Okay. Kalau determinant A ni tak sama dengan kosong, 1/2 and then adjoint A. So bermakna unique solution. Okay, unique solution dan kita ada inverse, kita ada songsangan dia. Tetapi jika determinant of A sama dengan kosong, kosong di sini 1/0 is undefined, bermakna tak dapat kita nak tentukan nilai dia apa dan tak berfungsi. So kalau determinant sama dengan kosong, untuk mencari inverse bermakna bila determinant sama dengan kosong, so you all tak perlu teruskan apa-apa kerja sebab inverse tak wujud. Bila inverse tak wujud, nak selesaikan cari X, Y dan Z pun tak perlu dah. Okay. So, if the number of equation in system equal to the number of variables and the coefficient matrix as an inverse, then the system will always and the coefficient of matrices has an inverse, then the system will always have a unique solution that can be found using the inverse of the coefficient matrices. Coefficient matrix. Okay. So kalau katakan dalam sistem sistem persamaan tu variables dan coefficient ada inverse, bila inverse ni wujud, then the system always have a one unique solution. Bermakna bila X1, X2, X3 hanya ada satu nilai, satu set nilai sahaja bagi X1, X2 dan X3. Okay. So sekarang yang ini dah ada dalam nota kuliah pelajar. So bila saya terbitkan A inverse dengan A di sebelah kiri, so dia akan terbit di sebelah kanan. Dan di sini dia akan memberikan matrix identity, iaitu 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Okay, identity ni. Dan matrix identity didarabkan dengan sebarang matrix akan memberikan hasil matrix A itu sendiri. Okay. So now, untuk solve the system of linear equation of using the inverse matrix, so kita nak cari inverse matrix songsangan determinant of A sama dengan AD minus BC. So 3 darab 2 sama dengan 6, tolak 6 darab 1 sama dengan 6. So 6 tolak 6 kosong. Oleh kerana determinant of A sama dengan kosong, jadi dia infinite solution, maknanya penyelesaian tak terhingga ataupun tiada penyelesaian, tiada jawapan. Okay. You nak salin ke mana ni? Kelas, nak salin ke ni? Nak. Tak? Oh, okay, jangan jerit. Pecah ke gendang. Okay. Oh, tak apa. Kalau you tak salin pun, nanti you tengok balik video ni. Tak ada masalah. Benda dah record. Okay. So, sekarang, diberi example 2 ni, matrix A dengan B, find AB and deduce the matrix of A inverse. Find the express following systematic equation of this and solve the linear order, solve the linear system. Okay. Okay. So maknanya you akan buatlah 2 darab 2
tambah 1 darab 13 tambah 1 darab negatif 8. Kemudian 2 darab 2, 1 darab negatif 5 tambah 1 darab 1. Dan 2 darab 1 tambah 1 darab negatif 7 tambah 1 darab 5. And then buatkan dia punya yang operasi panjang dia, selesaikan. Yang akhirnya kita buat satu persatu. Baris pertama dengan laju pertama, laju kedua, laju ketiga, kemudian baris kedua dengan laju pertama, kedua, ketiga, dan baris ketiga dengan laju pertama, kedua, ketiga. You all akan dapat result 900 seperti you all nampak ni lah. Okay. Okay, so sekarang yang pelajar nampak sekarang ni di sini ialah 9 darab identiti 10000100001. Okay. So deduce the matrix of A inverse AB sama dengan 9I. So saya terbitkan A inverse kiri dan kanan. Okay. Yang ini dia muncul kemudian. So kelas tengok ya, bila A inverse dia muncul sebelah kiri AB ni, so yang ini pun akan muncul di sebelah kiri bagi matrix I. Okay. So B sama dengan 9 A inverse. So A inverse sama dengan 1/9 B. So bermakna persamaan ini kita dapat hasil daripada olahan daripada AB sama dengan 9I di atas. So kita olahkan sehingga dapat A inverse. Okay. So A inverse sama dengan yang seperti you all tengok ni lah. Okay, kalau you all nak salin saya biar dulu. Okay. Okay, so sekarang yang ini tengok perkali dia 2, 1, 1. 1, negatif 2, negatif 3, 3, 2, 4. Saya lihat dia ambil perkali bagi matrix A. 2, 1, 1, 1, negatif 2, negatif 3, 3, 2, 4. Okay. So in matrix form, yang ini ialah matrix A. Okay. Yang ini ialah X. Dan yang ini ialah B. Okay. So X, Y, Z sama dengan 1/9 darab dengan matrix yang B kita nampak tu. Okay, kalau kita cuba okay. So yang ini ialah A inverse dan yang ini ialah B. Kelas, boleh bagi tahu saya saiz bagi A inverse matrix bersaiz apa? Matrix A inverse ni saiz apa? Hello? 3 darab 3. Matrix 3 darab 3. Okey. 3 darab 3. Matrix B saiz dia 1. apa dia? 3? 3, 1. 3 darab 1. Okey. Baris laju. Laju matrix A inverse sama dengan baris bagi matrix B. Okey, sama. Kemudian baris bagi matrix A dengan laju bagi matrix B akan menghasilkan matrix
hasil pendaraban dua ni akan menghasilkan matriks 3 darab 1. Okay. So kalau kita buat di sini lah, kita congak-congak di sini. Okay, 2/9. 1/9 darab 2, kemudian 2/9 dengan 1/9, dan 13/9, negatif 5/9, negatif 7/9, kemudian negatif 8/9, 1/9 dengan 5/9, 115. Okey. 2/9 darab 1. 2/9 tambah 2/9 darab 1. 2/9 tambah 1/9 darab 5. 5/9. Okey. 13/9 darab 1. 13/9. Negatif 5/9 darab 1 tolak 5/9. And then tolak negatif 7/9 darab 5. Negatif 7 darab 5, 35/9. Okey, negatif 8/9. Negatif 8 darab 5. Negatif 40/9. Dan 1/9 darab 5 tambah 1/9. 5/9 darab 5. 5 darab 5, 25/9. Okey, 2 tambah 2, 4. 4 tambah 5, 9/9 sama dengan 1. 13 tolak 5. 13 tolak 5 apa? 13 tolak 5, 8. 8 tolak 35. Negatif Berapa? 27. Negatif 27 bagi 9. Negatif 3. Negatif 3. Okey. Negatif 40 tambah 1. Negatif 39. Tambah 25. Negatif 14. Negatif 14/9. Okey, kalau saya kira ni betul lah. Takut sebab ini nombor bulat ini ada tiba-tiba pecahan. Betul ke tidak, kita check dulu kan. Negatif 8 darab 5, negatif 40. 1/9, 5. Ni 5 sepatutnya. Sorry, bukan 1, 5. Sorry. Tersasul. Okay, sorry. Negatif 40, 1 darab 5 sama dengan 5. So, negatif 40 tambah 5, negatif 35. Negatif 35 tambah 25, negatif 10 kan? Ya. 85, 40, 15, 5, 55, 25, negatif 10. Negatif 10/9. Tengoklah berapa jawapan dia. Kita agak je. Okey, maknanya di mana silap saya? Cuba cek balik. Yang sepatutnya ini ialah 18/9. Cuba cek balik di mana saya silap di sini. Okey, tapi kita tak nak buang masa mencari silap tu di situ. Tapi jalan kerjanya ini. Okey. So kita akan senaraikan X1, Y negatif 3, Z sama dengan 2. So dah find the inverse using adjoint, solve the system of this. Okay. A, so determinant of A, macam biasa saya tak nak terangkan kenapa kita ambil ini 1, 0, 1 sebab kita ada 0 di situ yang memudahkan kerja kita. 0 dan akan dengan apa-apa cofactor pun akan dapat 0. So kita cari ini dan ini dapat 1. Okay.
Okay, yang seterusnya, cari minor dan cofactor, kemudian cari adjoint, itu dengan transpose cofactor tersebut. Okay, so A inverse sama dengan 1/1 sama dengan 1 darabkan dengan adjoint. So dapat so. Okay, so next. Betul ke you all tak salin ni? Memang akan salin kemudian ke? Oh, dekat screen kamera, screen komputer you all boleh snap gambar lah kot, senang. Tengok balik video ni pun boleh, nak snap gambar pun boleh, senang. Salin kemudian. Okay. So, AX sama dengan B dan kita akan olahkan macam yang kita tengok pada awal tadi. AX sama dengan B, so keluar A inverse di sini akan dapat IX sama dengan A inverse darab B. Kemudian X sama dengan A inverse sama dengan B dan A inverse sama dengan yelah kita cari X lah. X, Y dan Z. A inverse darabkan dengan B itulah. Okay. So bila dah dapat ni, so operasikan darab antara matrix A inverse dengan B dan kita dapat nilai X1, X2 dan X3. Okay. Baik, ada apa-apa soalan kan setakat ni? Saya kurang sikit menulis lah untuk malam ni. Sebab kita cuba habiskan kedua-dua siri kuliah 4 dengan 5 awal dan you all boleh terus concentrate kepada tugasan. Okay, to concentrate kepada tugasan. So balik daripada cuti nanti pun you all boleh bincang apa yang dah dibuat di rumah dan bincang dengan kawan-kawan sekelas. Okay. Okay. Betul ke ni? Dah habis dah kuliah bahagian pertama. Example. Okay, so kita dah habis dah kuliah part 4. Okay, kelas. You all nak rehat dulu ke ataupun kita sambung terus kepada lecture 5 of 5? Kelas? Sambung, sir. Sambung. Okay. So, okay, ada exercise 1, 2, 3 dan 4 ni you all boleh cuba sendiri dan kalau ada masalah ataupun ada soalan kita akan bawakan dalam kuliah akan datang ataupun you all boleh tanya dengan pensyarah tutorial. Okay. Okay, so sekarang kita akan masuk kepada yang lecture 5 of 5. So you all nak habis awal kan, tak payah tunggu dah. Okay, so seorang tolong baca saya apa yang you all nampak di skrin sekarang. Kelas, tolong bacakan untuk saya apa yang you all nampak di skrin sekarang. Hello. Solve the unique solution of AX equals B. Okay. So solve the unique solution of AX equal to B using elimination method, Gauss and Gauss-Jordan.
Okay. And then kita akan tengok sikit kepada Cramer's rule. So seperti saya katakan tadi, Gauss dengan Gauss-Jordan ni key dia, kunci dia ialah elementary row operation. Dan Cramer's rule lebih kepada determinant. Determinant of AX, determinant of AY, dan determinant of AZ, dan determinant of A. So, apa determinant AX, AY dan AZ ni? Okay, kita akan tengok selepas ini. Okay, we can use ERO to solve multiple linear equation by turning them into matrices. Depend on which method you do, it will determine where should you stop at ERO. Okay, Gauss elimination method, stop ERO when you have lower triangle of matrices into 0. And Gauss-Jordan stop at the ERO when you get your matrices into an identity. Okay, so cuba tengok pada dua penjelasan ni. Okay, so Gauss elimination stop when ERO when you have the lower triangle of matrices. Lower triangle of matrices A, D, E, G, H, I. 0, 0, 0. So, 3 atas ni ialah 3 0. So, ini lower triangle matrix. Okay, matrix segitiga bawah. And Gauss-Jordan elimination method stop the ERO when you get the matrix into an identity. Identity you all tahulah apa dia. Okay. Okay. So write down the equation of AX equal to B in the form of augmented matrix A and B. So bermakna matrix A dengan B ni kita letak bersebelahan dalam satu ruang, dalam satu bilik. Okay. Use elementary row operation to reduce the augmented matrix until you have the lower triangle. Okay. Oh, saya silap. Lower triangle of matrices of 0. Okay. Mana lower triangle of matrices 0. Okay. Maknanya apa yang saya terangkan tadi di sini ada kesilapan sikit lah. So, 0-nya sepatut di bawah, bukan 0 di atas. Okay, sorry . So, buat pembetulan sikit di sini. Okay, Gauss-Jordan elimination method, write the equation, use elementary row operation to reduce, and until you get dua triangle 0 ni. Okay, dan kemudian A, B dan C. So katalah di sini you all dapat 2x1 equal to 6. 3x2. Okay, sebab ini x1, ini x2, ini x3. 3x2 equal to 9 and then 2x3 equal to 12. Okay. So bayangkan di sini ialah 2, ini ialah 3, yang ini ialah 2. So ini ialah 6, 9, 12. So bila kita dah ada ni, x1 sama dengan 6 bahagi 2, 3. x2 sama dengan 9 bahagi 3, 3. Dan x3 sama dengan 12 bahagi 2, 6. Di situ. Okay, gambaran dia bila kita buat ERO sampai di sini, so kita dapat nilai x1, x2 dan x3 berdasarkan kepada pekali dia dan juga nilai x, y dan z. Situ. Okay, augmented matrix, reduce augmented matrix. So kita akan dapat sampai identity dan juga matrix X di sebelah kanan. Okay, identity matrix dan solution matrix. Okay, so Gauss elimination, Gauss-Jordan. So you all tengok ni lah. Beza antara dua ni, bezanya bila kita dapat lower triangle 0 dan kita stop ERO dan kita dapatkan nilai X, Y dan Z. Gauss-Jordan kita dapat lower triangle 0 dengan upper triangle 0.
Okay, solve the following league system linear equation, Gaussian elimination method. Okay, so sekarang di sini okay, so kelas rujukan kita ialah 0, 0 and 0. So A, B, C, D, E, F, P, Q, R. So bermakna sasaran kita yang kita nak jadikan 0 ni ialah 1, 2 dan 3. Okay. So apa cadangan you all semua? Ada cadangan tak untuk ni? Kelas ada cadangan tak? Okay. Seperti saya katakan sebelum ni, ERO dia tak ada satu step yang khusus, semua kena ikut mesti yang pertama ini, kedua ini, ketiga ini. ERO dalam nota dia cuma memberikan 3 arahan utama. 3 arahan utama. Tetapi yang mana kita nak jadikan 0 dahulu ke, kita nak ubah kedudukan baris 1 dengan baris 2 dengan 3, kita tak ada pengkhususan. Okey. Bayangkan kalau langkah pertama ni saya nak jadikan 1 ni sebagai kosong, saya buatkan R2 yang baru. R2 yang baru yang akan timbul selepas ini ialah negatif 1 R1 tambah R2. Okey, sebagai contoh, negatif 1. R1 apa elemen dia? 1. So, darabkan dengan 1. Tambahkan dengan R2. Apa elemen pada R2? 1. So, negatif 1 darab 1 sama dengan negatif 1. Negatif 1 tambah 1 sama dengan kosong. Okey. Ini cadangan saya ya, cadangan saya. Mungkin yang buat solution nota ni dia ada cadangan lain ataupun mungkin you all sendiri ada cadangan lain terpulang. Okey, kita cuba tengok apa cadangan dia beri. Okey. Kebetulan dia bagi cadangan yang samalah. Okey. So bila kita keluarkan satu arahan, sebab kita nak jadikan satu ni sebagai kosong dan kita merujukkan kepada 1 dengan 1 di sini, bila kita keluar satu arahan, yang lain ikut saja. So, kosong. Kemudian, negatif 1 darabkan dengan negatif 3. So, negatif 1 dan negatif 3 sama dengan 4. Kemudian, tambahkan dengan R di sini. Negatif 1 darabkan dengan negatif 3. So, sama dengan 3. Tambahkan dengan elemen pada R2 iaitu 1. So, kita dapat 4. Dan ini pun kita dapat kosong. Okay. Kemudian, kita nak jadikan ini sebagai kosong. Saya cadangkan kita buat R3 yang baru yang akan muncul selepas ini, iaitu negatif 2 darab 1, negatif 2 R1, negatif 2 darabkan dengan 1, negatif 2, tambah R3, iaitu 2. So, negatif 2 tambah 2, kosong. Okey, kita cuba tengok, apa hasil dia. Apa arahan dia? Yes, R3 sama dengan negatif 2 R1 tambah R3. So, sekarang, bila kita keluarkan arahan untuk jadikan ini sebagai kosong dengan operasikan dengan 1 di sini, yang lain ikut sahaja. Ina. Sorry, anak. Sekejap. Okey. Yang berikutnya, kita nak jadikan 5 ni sebagai kosong. Okey, bila 5 jadikan 5 sebagai kosong, saya bayangkan 5 kita nak buat operasi dengan 4 boleh. Sebab
Kalau kita 5 buatkan dengan negatif 3 untuk jadikan 5 ni sebagai kosong, bila 1 dioperasi kosong ni dioperasikan dengan 1 sebagai contoh. Nak kata macam mana? R3 yang baru ialah okey, saya nak bayangkan macam ni ya. Bila kita dah dapat 0 sebab target kita akhir nanti ialah A, B, C, 0, E, F, 0, 0, I. Okey. Yang ini kita target sebagai 0. Bila kita dah dapat 2 0 ni, kita nak kekalkan. Tetapi kalau kita buat operasi 5 dengan negatif 3 untuk dapatkan 5 ni sebagai, jadikan 5 sebagai kosong, kosong tambah ataupun tolak dengan sebarang nilai di sini, dia akan berubah menjadi nombor yang bukan lagi 0, tapi nombor selain daripada 0, nombor yang ada nilai. So, kita nak elakkan. So, that's why yang ini saya tak recommend. Okay, saya tak recommend. So, yang kita boleh buat ialah kita buat operasi antara 5 dengan 4 supaya kosong tambah ataupun tolak dengan kosong still akan dapat kosong. Okay, cuba tengok apa arah yang keluar. R2, okay, R2 sama dengan 1/4 R2. Bermakna kosong darab 1/4. 4 darab 1/4. Kosong darab 1/4. 12 darab 1/4. Dengan arahan ni, kosong darab 1/4 sama dengan kosong. 4 darab 1/4 sama dengan 1. Kosong darab 1/4 kosong. 12 darab 1/4 sama dengan 3. Itu. Okey. Kemudian kita nak jadikan ini sebagai kosong, maka mungkin kita boleh keluarkan arahan R3 yang baru ialah 5R2. Negatif 5 dengan R2. Okey, iaitu 1 ni. Negatif 5 darab R2 iaitu 1 tambahkan dengan R3 iaitu 5 tambah 5. So negatif 5 1, negatif 5 tambah 5 sama dengan kosong. So tengok apa arahan dikeluarkan. Yes. Okay. So sekarang kita teruskan. So sekarang kelas kita dapat kosong, kosong, kosong. Kalau ikut kepada nota tadi, kita stop ERO, operasi arahan tepi ni, bila kita dah dapat lower triangle 0. Okay. Dah dapat ke belum ni? Kelas, kita dah dapat ke belum? Dah. Dah, okey. Kalau ikutkan di sini, saya boleh tulis sebagai perkali 1 negatif 3 1. X1 tolak 3 X2 tambah X3 sama dengan negatif 12. Okey, 1 negatif 3 1 di sini dan negatif 12. Persamaan kedua, kebetulan di sini kosong, di sini kosong. Kalau kosong X1 tambah 1 X2 tambah kosong X3 sama dengan 3, ni kosong, tinggal X2 saja. Yang ini kosong X1 tambah kosong X2 tolak 1 X3 sama dengan 1. Kosong, kosong. So negatif X3 sama dengan 1.
So, X3 sama dengan negatif 1. Kalau di sini ada nilai lain selain daripada kosong, kita akan gantikan nilai X3 di sini untuk dapat nilai X2. Tetapi sebab X3 pun dah kosong di sini, perkali dia kosong, tinggal ini saja. So, X2 sama dengan 3. Okey. So, kita rujuk pada yang baris pertama ni. Okey, 1 darab dengan X1. Tolak 3 darabkan dengan X2. X2 sama dengan 3. Dan kemudian X3. 1 darab X3. X3 sama dengan negatif 1. Tambah negatif 1 sama dengan negatif 12. So, X1 tolak 9 dan tolak 1 sama dengan negatif 12, negatif 10. So, X sama dengan negatif 12 tambah 10, negatif 2. Okay. So, itu idea dia. Oh, bermakna dia keluarkan satu lagi arahan supaya negatif ini berubah menjadi positif. So, kita akan dapat 1, 1, 1. Okay. So, yang ini ditukarkan jadi 1 di sini. Okay. So, kita dapat ni sepatutnya. Okay. X, Y, Z. Saya gunakan X1, X2, X3 tadi. So, dia gunakan X, Y, Z. Okay, tak apalah. Z1 sama Z sama dengan negatif 1, Y sama dengan 3, X sama dengan 2. 2, 3, negatif 1. Sama tak? Okay. Okay, negatif 2, 3, negatif 1. Cuba cek dia mana silap dia. Okay, tak apa. You all ikutlah nota ni. Okay. Boleh Seterusnya. Okay. Solve the following system linear equation using Gauss-Jordan elimination method. So, key dia masih lagi kita buat augmented matrix dan kita keluarkan arahan-arahan elementary row operation, ERO. So, di sini dia nak jadikan ini sebagai kosong. So, negatif R1 tambah R1 tambah R2 iaitu 1. Negatif 1 tambah 1 sama dengan kosong. Kemudian R3 ni ialah negatif 2 darab dengan R1. Ni R1. So, negatif 2 darabkan dengan R1 iaitu 1. Tambahkan dengan R3 iaitu 2. Kosong. Okay, saya lajukan Tak apa. Macam biasa, you all boleh snap gambar and then you all boleh salin balik nota and then you boleh tengok balik rakaman ni, tak ada masalah. Dan langkah berikutnya, dia nak jadikan, okay, tadi ini soalan yang sama sebenarnya. Cuma bezanya dia tunjukkan Gauss dengan Gauss-Jordan. Dia jadikan ini sebagai 1, darabkan dengan 1/4. Okay. Kemudian, keluarkan arahan antara 5 dengan 1 ni. Negatif 5 darab 1, negatif 5 tambah dengan 5 sama dengan kosong. Kemudian, okay, bila kita kata Gauss-Jordan, kita target sebagai A, 0, 0, 0, B, 0, 0, 0, C. Okay. So, kita dah ada kosong ni dan kosong ni di sini. 1, 2, 3. Dan kita dah ada keempat. Rezeki kita dapat keempat ni di sini. So, kita nak jadikan 1 dengan negatif 3 ni pun sebagai kosong. Okay. So, R3 sama dengan negatif R3. Dia jadikan negatif 1 ni sebagai 1. Itu. Okay. Kelas. Sekarang ni,
Tadi yang Gauss tadi, yang awal tadi, kita berhenti di sini. Kita terus cari nilai. Di sini Z sama dengan negatif 1, Y sama dengan 3, Z sama dengan, X sama dengan 2 contoh dia. Yang ini, dia akan teruskan, terus operasi ni sehingga dapat ini sebagai kosong dan ini pun jadi kosong. Okay. So, kalau saya operasikan 1 dengan kosong ni, tak ada makna apa-apa. Saya kena operasikan 1 dengan 1. So, baris ketiga dengan baris pertama. Okay. So, 3R2. Okay, kelas. Kalau dia buat R2 dengan R1, 3 ni bermakna dia operasikan negatif 3 dengan 1 ni. Bukan 1 ni. Okay. Negatif 3 R2. 3 darab dengan 1, 3. Tambah dengan R1 itu negatif 3 sama dengan kosong. Okay. Dan yang last kali ialah 1 ni. Kita akan buatkan negatif 1 darabkan dengan R3 tambahkan dengan R1. So, dapat tu. Okay. So, akhirnya kita akan terus dapat jawapan jelas di sini. X sama dengan negatif 2, Y sama dengan 3, Z sama dengan negatif 1. Okay. Kosong semua tu. Dan kita dapat Gauss-Jordan elimination method. Okay. So, untuk ERO kita selesai di sini. Kita sambung kepada Cramer's rule. Okay, consider the system of linear equation with 3 variables X, Y dan Z. So, solution of linear equation is, okay, X sama dengan determinant of A1 divided by determinant of A. Y dan Z seperti yang you all nampak di screen sekarang ni. Okay, soal dia, ini apa dia? Determinant A1, determinant A2, determinant A3 ni apa dia? Ada yang dah tengok buku rujukan ke? Apa dia determinant A1, A2, A3 ni? Kelas, ada yang dah tengok buku ke? Ataupun dah, you all memang cuti betul ni? Hello? Tak ada. Hello? Tak ada. Okay. Okay, so sekarang determinant of A jelas. Maknanya daripada A, X sama dengan B ni, determinant of A benda yang kita bincang sebelum ni lah. Kita nak apa? Determinant kembangan sepanjang baris pertama ke, baris kedua ke, lajur kedua, lajur ketiga ke. Saya rasa determinant you all tahu dah. Okay. Sebagai contoh, kalau contoh saya buat A11 ni, determinant of A ni, kita akan buat determinant of A expanding along the first row, A11 darab cofactor 11 dan A12 darab cofactor 12, A13 darab cofactor 13. Itu determinant bagi A. Determinant bagi A1, okay, unsur ataupun elemen pada lajur pertama ni kita gantikan dengan nilai B1, B2 dan B3 di sini. Penentu ataupun determinant A1, okay, sebelum kita buat operasi determinant ni,
elemen pada lajur pertama A11, A21, A31 ni kita gantikan dengan nilai B. B1, B2, B3 gantikan di sini. Okay. So determinant A1, kalau saya buat penentu determinant expanding along the first row, dia akan jadi B1 darab C apa? Nak kata cofactor untuk apa sebab ini cofactor 11. Ni cofactor B1. Tambahkan dengan B2 cofactor B2. Lebih kunci tu lah kot. B3 and then cofactor B3. Okay. So bila kita dah gantikan B1, B2, B3 di sini, yang lain kekal, baru kita beroperasi mencari penentu. Okay. Kemudian penentu untuk A2, kita gantikan nilai B di lajur kedua. Okay. Dan penentu bagi A3, bila kita gantikan B pada elemen pada lajur ketiga. Adil. Ni, Angah, t-shirt hijau Al-Husna. Okay. So, apa yang gantian dan apa determinant ni kita akan tengok pada contoh. Okay, so example 1. Okay. So kita dah buat pengasingan perkali bagi X, Y, Z. X, Y, Z dan nilai A, B dan C. Okay. A, X sama dengan B. Determinant of matrix A. Okay. So ini matrix A. Ni matrix A. So determinant dia macam biasalah. You all nak guna baris pertama ke laju pertama mana-mana tak kisah sebab tak ada zero di situ. So tak ada zero. So kalau saya bayangkan di sini, saya ambilkan baris pertama. Okay. 1 darabkan dengan negatif 1 darab 1, 1. And then minor 2, negatif 1, 1, 1. 2, negatif 1, 1, 1. Then tambahkan dengan negatif 1. Kemudian negatif 1, baris pertama laju kedua. 1 tambah 2. Then minor. Tutup ni, kita dapat 3, 1, 2, 4, 1. 3, negatif 1, 4, 1. Tolak 3, negatif 1 kuasa. Baris pertama laju ketiga. 1 tambah 3. Okay, tutup ni dapat 3, 2, 4, 1. 3, 2, 4, 1. Okay, macam biasalah. Okay. Negatif 1 kuasa 2, positif 1. Kemudian 2 darab 1, 2 tolak, negatif 1 darab 1, negatif 1. Okay. Tambahkan dengan negatif 1 kuasa 3 sama dengan negatif 1. Negatif, negatif, positif. So 1, 3 darab 1, 3 tolak, 1, 4 lagi 1, negatif 4. Okay. Dan 1 tambah 3, 4. Negatif 1 kuasa 4, positif 1. Positif 1 darab negatif 3, minus 3. 3 darab 1, 3 tolak. 2 darab 4, 8. Okay. Negatif, negatif, positif. 2 tambah 1, 3. Negatif, negatif, positif. 3 tambah 4, 7. Dia kita lah. Okay. 3 tolak 8, negatif 5. Negatif, negatif, positif. 5, 3, 15. So, 3 tambah 7, 10. Tambah 15, 25. Okay. So, bila saya gantikan elemen pada lajur pertama dengan nilai A, B, C.
So sekarang nilai pada lajur pertama dah berubah daripada 134 kepada 7810. So you all kira lah kalau kita nak buat determinant bagi A1 ni, katakan buat pada baris kedua 8, kemudian negatif 1 kuasa baris kedua lajur pertama 2 tambah 1, kemudian minor. Tutup ni negatif 1, negatif 3, 1, 1. Kemudian 2 tambah 2 baris kedua lajur kedua negatif 1, 2 tambah 2. Okey, tutup ni dapat 7 negatif 3, 10, 1. Tambahkan dengan negatif 1, negatif 1 kuasa baris kedua lajur ketiga 2 tambah 3. Kemudian minor dia tutup ni 7 negatif 1, 10, 1. Okay, so kira-kira dapat 75. So itu penentu bagi A1. Oh, okay, saya kena padam lah. Okay kelas, setakat ni penerangan saya berkenaan Cramer's rule ni laju ke? Tak jelas ke? Cuba bagi respon. Kelas, penentu bagi A1, boleh faham ke? Boleh. Boleh ya? Okay. So, A2 begitu juga, kita gantikan elemen pada lajur kedua dengan B, 7, 8, 10. Tadi di lajur pertama, sekarang lajur kedua. So, dapatkan penentu dan juga yang berikutnya. Okay. So, sekarang di sini, okay. Sekarang nilai X sama dengan penentu A1 bahagi penentu A. 75 bagi 25 sama dengan 3. Nilai Y, penentu A2 bagi penentu A, determinant of A. Dan Z, determinant of A3. Sorry, ni sepatutnya A3. Okay, penentu A3 bagi determinant of A. So, dapat negatif 1. Okay, boleh? Okay, so sekarang kelas, apa yang kita dah bincangkan tadi boleh digunakan membantu untuk kita kata dalam penyelesaian harian kita lah. So, katakan you all nak beli bahan untuk buat kek. Kemudian kita ada kedai, tiga pilihan kedai dan 3 barang kita nak beli dengan harga yang paling minimum. Dengan harga yang paling minimum, so barang-barang tu semua kedai P, QR dengan banana, coklat dengan vanilla. So, bila kita darabkan semua, kita dapat kalau beli kedai P RM36, Q 30 dan R 40. So, kita nak kena cari apakah harga bagi setiap bahan tersebut. Okay. So, sama ada nak gunakan inverse method boleh, nak gunakan ERO ataupun using Cramer's rule. Okay. So, determinant of A sama dengan 14, negatif 14. Determinant of A1, determinant of A2 dan determinant of A3. Okay, kelas. Macam saya katakan sebelum ni lah, walaupun mungkin topik 4 tak masuk PSPM, tetapi dalam tugasan setiap langkah kerja adalah markah. So, yang ditunjukkan di sini adalah kita kata penerangan mudah. Bila kita gantikan A1 dengan nilai B, gantikan kolom 2 dengan B ataupun gantikan di sini dengan B,
Bukannya you all tulis semata-mata begini. Okay. You all kena tunjukkan determinant of A itu katakan contoh 4. Kemudian negatif 1 kuasa 2 tambah 1 dan minor. Tambahkan dengan 4 dan 6. Negatif 1, 2 tambah 2, darabkan dengan minor. Kemudian 6. Negatif 1 kuasa 2 tambah 3 and then darabkan dengan minor. So langkah kerja ni kena ditunjukkan juga baru dapat markah. Okay. So ini determinan bagi A. Determinan kembangan bagi A1, A2, A3 pun kena tunjukkan juga. Okay. Tak boleh terus tunggu macam ni terus dapat bagi markah sebagainya. Okay. So akan mengurangkan markah dan kita akan tolak markah juga lah di situ. So kena tunjukkan pengembangan dia dan tunjukkan jawapan dia nilai satu persatu. So X sama dengan determinant of A1 bagi determinant of A, Y dan juga Z. Okay. Jelas Kelas jelas Jelas, sir. Okay. Okay. So ini ada exercise. You all boleh cuba buat. Nak gunakan inverse adjoint method, gunakan ERO, nak gunakan Cramer's rule. So kalau pelajar tanya saya kaedah mana yang paling mudah, saya kata kaedah paling mudah ialah Cramer's rule. Kaedah yang kedua ialah adjoint method. Yang ketiga ialah ERO. Okay. Kalau soalan tu dia suruh cari nilai X, Y dan Z tanpa menyebut apa kaedah yang perlu digunakan, so pelajar ada pilihan nak guna kaedah mana yang mudah. Tapi kalau dia secara jelas dalam soalan suruh guna ERO tapi pelajar gunakan adjoint ataupun Cramer's rule, jawapan akhir tetap betul tetapi kaedah yang salah. So still akan dapat 0 markah sebab pelajar tak menjawab mengikut kehendak soalan. Okay. So kelas yang ini ada exercise you all boleh cuba. Okay. So untuk Gauss-Jordan dengan Cramer's rule. Okay. So saya tak nak panjangkan cerita saya dalam kuliah kita pada hari ini. Oleh kerana you all dalam mood cuti, so saya habiskan terus 2 jam kuliah tu di sini. Bermakna pelajar dah tak ada alasan untuk tak dapat mulakan tugasan individu bagi soalan matrices. Sebab kita dah habiskan kuliah walaupun ringkas. Dan kita dah rekod videokan kuliah kita pada malam ni. Saya akan mungkin upload di link dengan juga di YouTube. Dan pelajar sila tengok balik dan harapnya membantu pelajar dalam tugasan nanti. Okay. So ada beberapa soalan ke? Ada beberapa soalan yang you all nak tanya. Saya cuba tengok di chat box sekarang ni. Okay, Syafiqah Aliyah tadi kata sambung sir. Syahira sambung. Belum sir. Okay sir, okay. Oh yang saya tanya tadi nak sambung ataupun nak stop sekejap tadi. Okay. So, ada soalan tak? Pelajar ada soalan ke? Tak ada? Okay, kalau tak ada, kita jumpa lagi selepas cuti. Masuk lepas cuti nanti kita akan terus pada topik 5. Okay, so harap you all bersedia. So sekarang ni cuti dulu. Cuti Malaysia dulu. So kita jumpa lagi minggu depan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Jumpa lagi. Okay, welcome. Thank you, sir. Okay, welcome. Terima kasih. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, baru dengar suara semua. Thank you, sir. Okay.